dan ada pun jika engkau pendekkan Bismillah. Sekejap lama. Apa dulu? Sekejap Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi washabbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wa islam wa kafa bihi man ni'mah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabika ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sambung lagi pengajian kitab Minhajul Abidin. Mari kita dah sampai pada muka surat 52. Ya, lebih kurang 10 baris pada bawah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bil barakati. Dan adapun jika engkau pendekkan cita-citamu, arti cita-cita itu angan-anganmu, tulul amal, kau pendekkan angan-anganmu, nescaya engkau telah hampirkan daripada dirimu akan matimu. Masya Allah, ya. Jadi kita
Kita masih lagi dalam bab tulul amal. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, jikalau kau pendekkan cita-citamu dan kau hampirkan daripada dirimu akan matimu, maknanya kau ingat yang kau boleh mati bila-bila masa, dan engkau ingat akan hal keadaan orang-orang yang ini sahabat-sahabat yang semasa dengan engkau dan saudara engkau yang adalah mereka itu yang adalah mereka itu, katanya, mematahkan mereka itu. Mematah tu kalau kita terjemah ke sini ni, mengejutkan. Kalau dalam kitab ni asaftum tu, asafu maknanya mengejutkan mereka itu mati pada waktu yang tiada disangka mereka itu. Apa jadi? Mudah-mudahan halmu, mudah-mudahan tu ni cara Imam Syekh Daud Patani terjemah. Tapi kalau nak terjemah la'alla di sini, bukan mudah-mudahan, bila terjemah mudahan ni makna lain tak dah. Habis nak terjemah macam mana yang sedapnya, yang mudah kita faham? Takut-takut Allah, takut-takut halmu umpama hal mereka itu, yakni mati mengejut. Ya Allah, ya. Jadi macam mana kita nak pendekkan angan-angan itu? Maka diberitahulah di sini, kalau kau pendekkan angan-anganmu itu, yakni kau hampirkan pada ingatanmu itu matimu. Ingatan kita ni, kematian itu boleh jadi bila-bila masa. Dan kau ingat akan hal orang yang semasa dengan engkau. Artinya kau perhatikan, ingat teman, kau cuba kau perhati, tengok kawan-kawan yang seumur dengan dirimu itu dan saudara engkau, sahabat handai engkau, yang adalah mereka itu mematuh tu, artinya mengejutkan. Allah, mereka itu mati pada waktu yang tiada disangka mereka itu. Takut-takut keadaanmu itu seumpama hal mereka itu. Maka takut olehmu, hai nafsu yang kena perdaya, dan ingatlah engkau, hai nafsu, barang yang dikatakan dia. Jadi kalau begitu, nakkan zaman sekarang ni orang panggil modern death, the modern death, atau istilah lainnya sudden death, bukan slow death. Kalau dulu slow death, mati yang datang secara pelan-pelan, makan tak tentu, pelan-pelan mati, jantung kena serang 2-3 kali mati. Tapi di akhir-akhir ni, termasuk sahabat saya baru meninggal, orang panggil sudden death. Sudden death, mati mengejut. Tengah main badminton, saya ingat kawan saya seorang ni, tengah-tengah main badminton, aktif, periksa di doktor, tak pernah ada sakit. Umur 46, main badminton, main pilot, main. Lepas tu rasa penat, terus juga, terus jantung tak boleh terima, puk, mati terus. Dan rupanya akhir-akhir ni ramai yang macam tu, mati ketika main badminton. Bukan cerita lawak, sudden death. Maka perkara yang berlaku pada kawan kita itu, sahabat kita itu,
mungkin berlaku pada kita. Tapi nafsu ni, jahatnya nafsu ni, antara sifat nafsu amarah ni, apabila ada sahabatnya yang mati, maka nafsu akan berkata, itu dia, aku sihat. Jahatnya nafsu amarah ni, salah satu sifat amarah, dia tidak akan nampak kematian tu boleh berlaku kat diri dia. Maka Allah bersebut dalam Quran, fala tuzakku anfusakum, janganlah engkau bersihkan dirimu, janganlah engkau sangka engkau tak boleh berlaku macam tu. Alam ya'tikan nadhir, kata Allah, tidakkah datang pada kamu peringatan? Kawan mati tu, yang kita ni, Allah jadikan kita ni ada kawan. Mungkin masa umur kita 20, 30, jarang kita dengar sahabat handai kita ni mati. Masuk 30, 40, pak, seorang mati. Tak, seorang mati. Masuk 50 lagi. Sama, meninggal. Allah. Tak ada 10 minit, call satu lagi, seorang lagi meninggal. Masuk 60, hai, tak usah cakap kan. Jadi itu adalah nadhir, peringatan untuk kita. Maka kata Imam Ghazali, tidakkah kau fikirkan, takut-takut halmu, keadaanmu tu seumpama hal mereka itu, yakni kau pun mati terkejut, kau pun juga boleh dicabut nyawa, mengejut seperti mana sahabatmu dicabut nyawanya terkejut. Allah Allah. Maka takut olehmu, hai nafsu yang kena pedaya. Kerana nafsu ni, nafsu amarah ni, dia tidak akan pernah merasai dirinya yang akan mati. Kalau ada orang kena bala, itu dia, bukan aku. Ini coronavirus, tu kat Amerika, Malaysia pun jauh-jauh, kat sini tak ada. Sentiasa bagi alasan, sentiasa memberi alasan. Na'udzubillah. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan ingat engkau, hai nafsu, barang yang dikatakan dia oleh Auf bin Abdullah. Apa kata Auf bin Abdullah? Rahimahullah ta'ala, kam min mustaqbalin yauman lam yastakmilhu. Allah, betapa banyakkah daripada masa-masa yang lagi akan datang hari, tiada engkau sempurnakan dia. Berapa banyak hari-hari yang kita akan tempuh ni, kita sangka kita ni akan hidup sampai ke malam, petang-petang Tuhan dah tarik balik. Berapa banyak orang-orang yang sangka dia akan hidup sampai esok pagi, bila tidur dah tak bangun dah. Berapa banyak orang yang hidup di waktu malam, di pagi tak bangun lagi. Itu maksud dia tu. Kam katanya Auf bin Abdullah, betapa banyak daripada orang yang lagi akan datang harinya, tiada engkau sempurnakan dia. Tak sempat nak sempurna. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajal tu, tak cepat dan tak lambat, ngam-ngam, siap tak siap kena balik. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan menanti esok hari, tiada mendapat akan dia. Berapa banyak orang yang tunggu esok, esok lah, esok kita jumpa, tengok-tengok dah tak ada dah. Macam kawan telefon, tuan ada nampak kan ni Cik Kamarul ni, meninggal. Malam tadi semayang sekali, sebelah saya ustaz, dia semayang sebelah saya. Allah, datang seram sejuk, seram sejuk. Dia Allah jadikan tu, Allah jadikan the circle of influence. Dia ada dua, circle of influence, circle of concern. Manusia ni dijadikan dalam dua bulatan. Circle of influence ni manusia yang rapat dengan kita ni. Allah jadikan kita ni ada mak, ada ayah, ada anak, ada kawan rapat.
circle of influence. Circle of concern orang jauh, kat Amerika, kat Indon, kat Filipin jauh, tapi kita ambil berat, kita ambil tahu. Jadi kalau kematian itu berlaku di dalam circle of concern, kita tak terasa. Mati kat ramai mati Amerika tu, yalah, kita pun Allah, ramai mati corona, Allah, tak rasa. Tapi bila kematian itu Allah jadikan di kalangan orang yang duduk dalam circle of influence, anak, ayah, adik, kawan rapat, itu peringatan dari Allah. Karena itu boleh terjadi pada kita di saat kita tak sedar, kita tak bersedia. Ini yang diingatkan oleh kitab Minhajul Abidin oleh Auf bin Abdullah. Apa kata dia? Berapa ramai orang yang menanti esok hari tetapi tidak mendapat akan dia hari esok. Jikalau engkau lihat akan ajal dan perjalanannya ajal, nescaya engkau akan marah akan cita. Cita makna angan-angan, dan pedayanya angan-angan. Kalaulah engkau tengok, engkau kaji, kalaulah kita ni, kita rajin, kita mengkaji, kita tengok kan, setiap benda yang berlaku ni, apa yang jadi, perjalanan ajal tu, dan berapa banyak orang yang tertipu dengan sebab angan-angan dia tu. Maka nescaya engkau akan marah dengan angan-angan ni. Kau akan rasa, apa ni angan-angan ni, tak betul angan-angan ni, pergi kau jauh dari diriku, aku tidak mau terpengaruh dengan dirimu. Kalau kita betul-betul memerhatikan tentang kehidupan, memerhatikan berapa banyak orang yang angan-angan akhirnya tak sampai. Itulah ilmu. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah yang mentarbiah sekalian alam. Tarbiah alam, kita ni alam lah. Macam mana Allah tarbiah kita? Dimatikan sahabat-sahabat dalam circle of influence kita, orang dekat kita, supaya kita ambil peringatan. Lepas tu dia kata apa lagi? Kemudian kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, bermula dunia itu 3 saat. Dunia ni 3 saat je, 3 waktu, 3 saat, 3 jam. 1 saat telah lalu, 1 saat yang engkau sedang ada padanya, dan 1 saat lagi tiada engkau ketahui adakah mendapat akan dia atau tak dapat. Tengok pandangan orang sufi, halus pandangan tentang kehidupan mereka itu. Dia kata hidup ni 3 detik. Detik yang lalu, detik di mana kita sedang berada, detik yang akan datang yang tak tahu datang tak datang. 3 je. Maka sebab tu bagi ahli sufi, hudurul qalbi, hadir hati, fi hal, ketika di saat dia hidup tu penting. Kerana yang telah lalu tak boleh buat apa dah. Yang akan datang kita tak tahu. Yang ada yang sedang berlaku. Lepas tu saya dengar Syekh Hamzah Yusof ada satu pepatah orang Arab. Kata pepatah orang Arab tu, orang-orang muda ni, orang muda kalau dia berjumpa, dia akan bercakap tentang future, masa depan. Orang tua kalau jumpa, dia tak cakap pasal masa depan, masa yang telah lalu. Sebab masa depan dah tak lama dah. Dia cerita pasal lalu. Jumpa sembang masa lalu, jumpa sembang masa lalu. Sebab dia tak nampak depan ada apa lagi. Lepas tu dia kata apa lagi? Tiadakah engkau dengar kata Isa alaihi salatu wassalam, bermula dunia ni, kata dia 3 hari. Kata Nabi Isa, dunia ni 3 hari. Kelamarannya telah lalu
Yang kemarin telah lalu. Kelamaran itu maknanya semalam. Tiada dengan tanganmu daripadanya sesuatu. Ya. Apa yang dah berlaku semalam dah lepas, tak boleh kau nak ambil balik. Dan esok hari tiada engkau ketahui adakah engkau dapat akan dia atau tiada. Kita terlompat tadi. Dan satu hari yang kau ada padanya, maka tawanlah olehmu. Serupa macam tadi. Ini kata Nabi Isa. Kemudian kata Abi Dzar Al-Ghifari tadi, dunia itu 3 saat. Saat yang lalu, saat yang kau ada padanya, saat yang tiada kau ketahui adakah mendapat akan dia saat itu ataupun tak dapat. Maka tiadalah engkau memilih dengan hakikatnya, melainkan satu saat, kerana mati daripada satu saat kepada satu saat. Faham tu? Jadi kalau kita fikir, Haji umur berapa dah? Hai, 50 tahun. 50 tahun. Lama hidup aja. Badan sihat? Sihat, insya-Allah. 20-30 tahun lagi boleh hidup lagi ni. 50 tahun sudah lalu, 30 tahun akan ke depan. Mana 50 tahun tu? Mana? Dah lalu. Nak patah balik tak boleh. Mana 30 tahun tu? Belum tentu lalu. Habis yang kita ada apa? Yang kita ada yang sekarang ni. Dan kematian tu boleh berlaku setiap detik. Detik. Tak tahu. Maka inilah yang dikatakan ahli sufi zikrul maut. Zikrul maut ni orang yang hidup sentiasa pada saat yang satu. Dia hadir sekarang. Itu orang yang ahli sufi ni, dia sentiasa hadir pada masa itu. Now dia hidup dia sekarang. Dia tak ada pada besok, dia tak ada pada semalam. Sebab tu dia sentiasa gembira. Dia hidup dia sekarang. Dia tak ada fikir besok macam mana, besok tak tahu lagi, mati habis. Tak ada pula dia susah hati fikir apa yang dah berlaku. Dah berlaku tu dah tak ada Tuhan dah. Nak fikir apa dah? Hak berlaku dah tak ada. Hak akan datang tawakal, tak tahu. Yang ada sekarang. Jadi sebenarnya hidup kita ni bukan 50 tahun. Walaupun umur kita 50, kita bukan 50 tahun hidup kita. Jangan jawab 50 tahun. Berapa umur Haji? Umur saya baru sehari. Nampak dah tua dah. Itu dah lalu. Saya hidup saya sekali hari ni. Hidup kita bukan lagi 30 tahun. Hidup kita hari ini. Ini pengajian tasawuf. Pengajian tasawuf, hidup kita hari ini. Sehari. Besok tak tahu. Dah lalu, dah lepas. Bukan dalam genggaman kita sekarang. Kalau orang tanya, Haji umur apa Haji? Semenjak saya mengaji Ustaz Sofan ni, saya rasa muda lah. Umur saya baru sehari. Sehari umur. Cuba kita kata dia, umur apa? Umur saya sehari. Umur sehari. Iyalah, hari ni saya hidup. Besok tak tahu. Tak tahu mati. Yang lepas saya dah tak boleh nak pergi dah. Dah lepas. Hidup saya hari ni. Jadi orang yang macam ni, dia sambut hari jadi dia hari-hari. Hari-hari baru hidup. Dia fresh. Dia sentiasa merasa dirinya baru. Ini semua baru. Kita ni yang jadi bosan ni sebab kita ingat kita dah 50 tahun. Kita dah 40 tahun. Haji sembahyang masjid negeri, dah 50 tahun dah saya masjid negeri Ustaz. Imam silih ganti, saya masih di sini. Wow. Semua ni kalau saya muka ini semua dah tahu saya memang kat sini. Nanti yang bosan tu. Tapi kalau kita kata hidup saya sehari. Hidup saya sehari. Hari ni. Ini yang maksud daripada kata-kata Nabi Isa, kata-kata Nabi Auf bin Abdullah adalah untuk memberitahu kita yang tujuan Imam Ghazali menyampaikan kalam-kalam Auf bin Abdullah, Isa bin Maryam, Abi Dzar Al-Ghifari, supaya kita ni menjadi orang tasawuf, merasa hidup tu sehari. Kalau kita baca aja kitab ni sedap telinga kita, apa
Nak rasa hidup aku sehari. Bila hidup kita sehari, apa nak buat? Baru dah kita hadir, baru kita tak termenung, cergas. Kemudian berkata Syekh kami rahimahullah ta'ala, bermula dunia itu 3 nafas. Araf lagi dahsyat. Dia ahli sufi ni, zikrul maut dia ada yang zikrul maut dia sehari, hidup sehari. Ada zikrul maut dia 1 saat. Ada zikrul maut dia satu nafas. Hidup ni 3 nafas kata dia. Dunia ni tak banyak, 3 nafas. 1, 2, 3 je. 3 nafas. 1 nafas dah lalu. Yang kita tarik, terlepas, dah lepas. Telah lalu engkau kerjakan padanya barang yang engkau kerjakan. Masa nafas kita tarik, kita keluar balik tu, apa kita buat masa tu? Adakah ada zikir? Adakah kosong? Nafas tu dikira kat nafas. Dan 1 nafas lagi engkau ada padanya. Sekarang ni. Sebab tu Allah jadikan kita ni hidup dengan nafas, supaya kita hitung nafas kita itu, nafas lalai atau nafas zikrullah. Dan 1 nafas lagi tiada engkau ketahui. Nafas lepas ni engkau tak tahu, adakah kamu boleh mendapat akan dia nafas atau tak dapat. 3 nafas. Itu yang setengah ahli sufi itu dinamakan zikir nafas. Zikir nafas tuan-tuan, inilah sebenar-benar zikir nafas. Yang kata kaifiat zikir nafas, tarik Allah, hembus Allah, tarik Allah, kaifiat. Yang hakikatnya nafas ni datang daripada siapa? Bila keluar ni, siapa keluarkan balik? Boleh tarik balik nafas ni. Itu zikir nafas. Hadir hati dalam tiap nafas. Tiap nafas dia pastikan tak kosong dengan zikir. Itu zikir nafas. Sebab hidup dia 3 nafas ya. Nafas yang dah lepas, nafas sekarang, nafas akan datang. 3 nafas. Atau tiada kerana berapa banyak orang yang bernafas akan 1 nafas, maka mengejutkan dia mati dahulu daripada ia bernafas yang lain. Berapa banyak orang bernafas nak tarik tak boleh dah. Tarik. Berapa ramai orang yang bernafas, lepas tu tak boleh nak tarik lagi. Macam yang mati terkejut main badminton. Terus jam terus. Dia serangan tu terus tak boleh nak tarik dah. Ni akhir zaman banyak kematian, mati dalam keadaan terkejut. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab Jawi, dalam Muniatul Musalli atau mana-mana kitab, disuruh kita beramal wirid-wirid lepas mayang tu. Dan ditulis kat situ, siapa yang mengamalkan wirid sekian-sekian, baca ini, nanti husnul khatimah. Biasa dengar tak? Kalau tuan-tuan yang biasa mengaji, dia akan jumpa dalam kitab-kitab. Kalau tuan-tuan amalkan wirid ini, nanti mendapat husnul khatimah. Baca laqad ja'akum rasulun lepas sembahyang, dapat husnul khatimah. Semua amal tu husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Dulu kita belajar kitab tu kita tak nampak, tapi bila kita belajar tasawuf ni baru nampak. Karena seorang itu akan mati dalam keadaan apa yang dia istiqamah. Selalunya kita ni akan mati dengan apa yang kita istiqamah. Kalau kita orang yang istiqamah berzikir la ilaha illallah, harapan kita mati ketika zikir la ilaha illallah itu besar. Kalau kita ni orang yang selalu sujud pada Allah, insya-Allah mati dalam sujud. Kalau kita ni orang selalu berkaraoke, mati dah karaoke. Mati seorang itu mengikut apa amal yang istiqamah dia buat. Jadi walaupun kita ni kadang-kadang buat maksiat, tapi kerana adanya amalan-amalan istiqamah, aurat, wirid, zikir, tariqah yang kita amal tu, dia akan memberi kesempatan, insya-Allah barakah tu mati ketika kita sedang membaca itu. Mati husnul khatimah. Itu maksud dia tu. Maksud mati husnul khatimah tu, kita mati ketika kita menyebut zikir itu. Ditakdirkan Allah macam mana caranya kita akan mati dalam keadaan kita beramal. Ini orang dulu. Orang sekarang ni dia rajin belajar, kitab banyak, penuh, amal tak ada.
Orang dulu dia belajar sikit, dia nampak ni. Ini amalan mendapat husnul khatimah. Buat. Dia buat dan dia mati husnul khatimah. Mati ketika beramal. Kemudian dia kata apa lagi? Dan lagi dia kata tiada satu saat maka tiada engkau milik melainkan nafas yang satu jua. Kalau berapa nafas kau? Nafas aku satu je. Bukan banyak nafas kita, 24,000 nafas. Tak ada, nafas satu je. Yang kau tarik itulah nafasmu. Yang dah lepas bukan lagi. Yang akan datang belum tentu. Nafas kita berapa? Nafas kita satu. Nafas kita satu saja. Nampak tu? Dan dia kata apa lagi? Dan dia kata lagi, maka tiada kau milik melainkan nafas yang satu jua, tiada satu hari dan tiada satu saat. Engkau tidak memiliki hidupmu satu hari, kau tidak milik hidupmu satu saat, ini sejam. Kau milik hanya satu nafas. Nampak tuan-tuan pengajian tasawuf ni? Dia mengajar kita ni alert, dalam keadaan waspada. Ada yang waspada satu hari, ada yang waspadanya satu jam, dan yang paling tinggi sekali waspadanya setiap nafas. Setiap nafas. Setiap nafas dia fikir, ni tarik nafas ni aku sedang lalai ke sedang ingat Allah? Kalau dia tarik nafas dia tak ingat Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalai aku dalam tarik nafas ni. Kalaulah tadi aku lalai tiba-tiba nyawa aku ditarik, astagfirullah, astagfirullah. Bagi ahlillah. Macam mana nak dapat tu? Itulah latihan zikir tu. Latihan tu supaya kita ni hadir dalam setiap nafas dengan zikrullah. Kemudian dia kata apa lagi? Maka bersegeralah olehmu pada nafas yang satu ini. Nafas yang satu ni, nafas yang kau tarik ni datang daripada mana itu? Fi kulli lamhatin wa nafasin adada mawasi'a ilmullah. Pada ilmu Allah itu. Datang dari mana itu? Nafas itu. Wa huwa zahiru wa batinun. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Wa huwa al-awwal wal akhir. Zahir wa batin. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Itu dah. Nafas. Kemudian dia kata apa lagi? Maka bersegeralah olehmu pada nafas yang satu ini kepada taat dahulu daripada luputnya. Sebelum dia hilang, cepat-cepat kau buat taat dalam nafas tu. Jangan lepas nafas tu. Dan kepada taubat, mudah-mudahan mudah-mudahan tu makna apa tadi? Takut-takut, jangan-jangan pada nafas yang kedua engkau mati. Takut-takut nafas yang kedua nak tarik tak boleh lagi. Teliti, ketelitian dalam ibadah itu. Mula-mula kira mungkin aku hidup bulan ni kot, bulan depan tak hidup dah. Lama-lama training pula, mungkin minggu depan aku dah tak hidup dah, minggu ni je hidup. Dah boleh macam tu, latih lagi, mungkin aku hidup sehari je, besok dah tak hidup. Dah boleh latih lagi, mungkin aku hidup sejam je. Dah boleh tu, naik lagi, mungkin aku hidup satu nafas saja, mungkin nafas lepas ni dah tak tarik lagi. Dah sampai gitu, hadir hati kita dengan Allah. Kemudian dia kata apa lagi? Dan kepada taubat, dan jangan kamu cita-citakan hei nafsu dengan rezeki. Jangan kamu angan-angan. Cita-cita tu boleh, ni tak boleh angan-angan. Nak rezeki banyak, nak kaya, nak senang, maka mudah-mudahan, yakni jangan-jangan, takut-takut, tiada tinggal bagimu. Maka jangan-jangan tidak tinggal bagimu yang engkau berkendak kepadanya. Entah-entah apa yang kau cari itu tak dapat, tak ada dah. Rezeki kita ni kan dah ditentukan Allah. Bila rezeki dah tak ada, mati
rezeki kita ni. Tapi saya pelik je, ada seorang dululah masa kecil-kecil, tak pelik juga ustaz tu. Dia kata kita ni makan jangan banyak-banyak, sikit-sikit. Sebab kalau kita makan banyak-banyak cepat mati. Ustaz, kenapa ustaz? Rezeki cepat habis. Begitu. Kita pun budak macam tu. Oh, iya ke? Takutlah nak makan banyak. Nanti kalau kita makan banyak-banyak rezeki cepat habis. Bukan macam tu pengertian dia. Rezeki kita ni kalau hari ni banyak-banyak dah, esok sikit-sikit lah. Kalau rezeki kita sikit, kita nak makan banyak tak boleh. Kalau rezeki kita banyak, dia tak jadi sikit, dia jadi banyak. Tapi bila dah tidak ada catatan rezeki kita di dalam Lauh Mahfuz, sudah tak ada lagi, matilah. Dia bukan macam tu. Lepas tu dia kata ni, jangan-jangan, kata dia, tidak ada lagi rezeki yang tinggal bagimu yang engkau berkendak. Yang kau cita-cita, yang kau nak cari rezeki banyak-banyak tu, entah-entah tak ada dalam Lauh Mahfuz. Kita orang beriman, kita percaya rezeki kita telah ditentukan. Mungkin yang kau cita-citakan tu tak ada lagi, tak dapat. Maka jadilah waktumu sia-sia. Yang kau cari-cari itu tak ada. Dan cita-citamu berlebih-lebih jua. Dan apa, mudah-mudahan bahawa yang engkau, jangan-jangan yang kau cita-citakan rezeki bagi hari yang satu, atau saat yang satu, atau nafas yang satu. Tiadakah engkau ingat barang yang bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi sahabatnya, tiadakah ta'ajub kamu daripada Usamah bin Zaid? Yang membeli ia walidah dengan sabar sebulan, bahawasanya Usamah itu panjang cita-citanya. Nabi kata, kau tak tengok ke? Kau tak pelik ke tengok Usamah tu? Dia nak beli walidah. Yang membeli ia akan walidah. Dia kumpul duit, dia nak beli seorang hamba walidah. Dia sabar sebulan. Bahawasanya Usamah ni panjang angan-angan. Dia kata, Nabi kata, ni sahabat aku ni panjang angan ni. Dia berangan nak beli hamba tu sebulan lagi. Tiada aku hantarkan, kata Nabi, satu kaki maka aku sangka bahawasanya aku akan angkatkan dia. Faham tu? Maksudnya tidaklah Nabi ni melangkah satu langkah, Nabi fikir dia akan melangkah kaki yang telah dilangkah tu lagi. Kita langkah satu, nak langkah kali kedua ni, mungkin ya, mungkin tidak. Mungkin itulah langkah terakhir, mati lepas tu. Tu Nabi. Lagi dahsyat, tiap langkah. Dan kata Nabi lagi, tiada aku suap satu suap, maka aku sangka bahawasanya aku telan akan dia. Aku suap ni, belum tentu yang aku masuk mulut ni masuk dalam tekak ni, belum tentu lagi. Mungkin masuk sini mati, tak dan. Hingga mendapat akan daku oleh mati. Dan demi Tuhan diriku dengan tangannya, sungguhnya yang dijanjikan kamu senya datang. Apa yang Allah janji pasti datang maut. Dan tiada kamu melemahkan, maka tiba-tiba engkau, hei laki-laki, bahawa kau ingatkanlah akan azkar ini. Azkar mana? Ingatan, peringatan-peringatan ini. Dan kau kekalkanlah atas demikian itu dengan mengulang-ulang apa yang aku sebut ni. Apa yang aku sebut ni kau ulang-ulang selalu. Dan kau takarrur, kau ulangkan dia. Nascaya singkatlah cita-cita, yakni angan-anganmu, dengan izin Allah Ta'ala. Bila kau buat begitu, maka ketika kau dah pendek angan-angan, kau ulang-ulang apa yang aku cakap ini, ketika itu engkau akan lihat akan dirimu segera kepada taat, segera kepada taubat. Maka gugur daripadamu maksiat, zuhud engkau pada dunia, menuntutlah engkau akan dia Allah. Ringan daripadamu hisabnya dan turutannya, dan jatuhlah akan hatimu dalam mengingatkan akhirat dan huru-haranya.
dan tiadalah ia melainkan daripada satu nafas kepada satu nafas. Pergilah engkau kepadanya dan melihatlah akan dia seorang, maka hilang daripadamu keras hatimu, dan nyatalah bagimu tipis jernih hatimu. Bila kita dah pendek angan-angan, ni akan berlaku. Hati kita ni halus. Dan ingatlah tak kala demikian itu, takut daripada Allah dan haibah, gerun pada Allah, maka tetaplah bagimu pekerjaan ibadah. Jadi istiqamah akan datang. Dan kuat harapmu di dalam persiapan kepada kesudahanmu, dan dapatlah tercapai dengan murad kehendakmu pada akhiratmu. Dan tiap-tiap demikian itu semuanya berlaku kemudian daripada kurnia Allah dengan perkara yang iaitu singkat, pendek angan-angan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini memberi kita panduan betapa bagaimana orang-orang dulu, orang-orang ahli sufi, para sahabat, para nabi, mereka itu sentiasa mengingati mati. Dan apa faedah dia dapat daripada itu? Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'ama sultanik. Allahumma yabil qulubana wasta'mil asrarana wa syali 'abdi bi afkarana wa sallallahu alaihi alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah